Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya hari ini, hari Sabtu 24 hari bulan Ogos, dapat kita berlangsungkan Kongres Nasional tahunan kita yang ke-10 Parti Keadilan Rakyat. Tahniah diucapkan kepada pemimpin yang menang dan kita ucapkan terima kasih di atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh JPP yang diketuai oleh Datuk Johari Abdul dan jawatan kuasanya. Satu tugas yang begitu rumit, tidak senang, tidaklah mudah bagi sesiapa pun menanggung tanggungjawab ini kerana keterbatasan dana, keterbatasan banyak perkara. Saudara-saudari yang dikasihi, terdahulu izinkan saya mengucapkan salam takziah kepada kesemua keluarga mangsa MH17 yang ditembak jatuh secara tragis dari ruang udara Ukraine pada 17 Julai. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan dan mencucuri rahmat ke atas semua mangsa. Bagi pihak keadilan, saya juga ingin menyatakan solidariti kami di atas penderitaan dan kesengsaraan yang menimpa umat Islam di Gaza, di Syria, Iraq, Mesir, Myanmar dan China. Ujian dan derita sebegini cukup untuk mengingatkan kita betapa berharganya setiap detik kehidupan, setiap nafas yang disedut, setiap detik kehidupan yang dipinjamkan perlu kita raih dan hargai. Memetik ungkapan dari Albert Einstein, there are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. Atas dasar menghargai kehidupan, perlu kita tautkan kembali hubungan baik sesama kita dengan penuh rasa keinsafan dan keikhlasan, kerana kita semua hanya manusia yang bakal dihisap segala amalannya. Saya mengungkap daripada surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Dan barang siapa yang membuat kebaikan sebesar darah, nescaya akan dilihatnya oleh Allah. Dan barang siapa yang membuat kejahatan sebesar darah sekalipun, nescaya akan dilihatnya. Sesungguhnya kita tidak memilih untuk dizahirkan sebagai suatu bangsa maupun warna, akan tetapi kita punya pilihan untuk mengatur kehidupan kita berdasarkan suatu asas kehidupan yang baik dan penuh kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan inilah perlu kita cerakkan kembali hubungan baik sesama kita, ahli parti, apatah lagi ahli parti, dan lenyapkan segala perasaan kurang senang yang tercetus semasa musim pemilihan yang lalu. Segala kudrat, keringat dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh setiap ahli parti semenjak penubuhan parti perlu kita hargai dan jangan kita lupa. Kepada semua ahli parti dari golongan reformis, dari NGO maupun ahli-ahli yang tidak pernah menyertai politik sekalipun, saya hargai pengorbanan anda semua. Inilah wadah kita untuk berjuang bersama. Wajar kita muhasabah kembali tujuan kita menyertai parti ini. Parti muda yang mahukan perubahan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik, yang menjamin masa depan yang lebih bermakna untuk rakyatnya. Justru, mari kita sama-sama memperkukuhkan persaudaraan kita dalam keluarga keadilan agar parti ini terus diterima rakyat sebagai parti pilihan mereka untuk memperjuangkan keadilan, menentang rasuah dan penyelewengan. Kita mahukan tata kelola yang baik dan bertanggungjawab. Persaudaraan dan setia kawan di dalam keadilan perlu kita panjangkan buat mereka. Tanpa pengorbanan mereka, mana mungkin kita berupaya mencorakkan masa depan Malaysia yang lebih toleran,
adil dan demokratik. Kita dengan rakan-rakan daripada PAS dan DAP mempunyai masa depan bersama seiring dalam lanskap politik negara Malaysia yang kita cintai. Pakatan Rakyat yang wujud hari ini bukan dizahirkan atas kehendak mana-mana individu, bukan kepentingan kelompok, bukan juga atas kehendak sebuah parti politik. Ia lahir dari dorongan dan kehendak rakyat yang berbilang kaum, agama, pegangan dan cara hidup. Selagi kita berpegang kepada dasar ini, insya-Allah rakyat akan terus bersama kita. Saya percaya semangat setiakawan sebeginilah yang akan terus memberikan kita sokongan dan mandat rakyat. Semangat ini jugalah yang akan terus memperkukuhkan perjuangan kita untuk menguasai Putrajaya pada pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Perwakilan dan pemerhati sekalian, keadilan memikul amanah rakyat untuk mencorakkan sebuah masyarakat yang bertoleransi dan saling menghormati. Kita perlu beriltizam untuk membenteras politik perkauman dan adu domba agama demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Justru amanah kepimpinan ini jangan kita khianati. Saya berterima kasih kerana telah diberikan kepercayaan yang besar ini semenjak tahun 99. Kalau dilihat ulang tayang tadi, saya teringat baliklah masa muda saya. Anwar pun kata tak tadi masa tu saya cun. Kalau yang mana ingat ya. Saya bersama-sama dengan Kepimpinan Keadilan, bekerjasama dengan PAS di bawah almarhum Ustaz Fazil Muhammad Noor, DAP di bawah kepimpinan saudara Lim Kit Siang, dan dengan PRM masa itu di bawah saudara Dr. Syed Hussein Ali sehingga ini. Saya mengerti dan biasa melalui pahit maung dalam memimpin. Sama ada sebagai pemimpin sebuah parti yang baru semenjak penubuhannya 15 tahun yang lalu sehingga kini, dan juga sebagai seorang ketua keluarga ketika saudara Anwar dipenjarakan selama 6 tahun. Masa itu memang saya rasa saya seorang ibu tunggal. Kita harus jelas bahawa isu kepimpinan ini bukan suatu perkara yang dipandang remeh oleh Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku tidak bimbang sekiranya kamu menyembah selain dari Allah selepas dari aku, akan tetapi aku sangat bimbang sekiranya kamu akan bersaing sesama kamu untuk merebut kenikmatan di dunia ini. Sahih Bukhari jilid 5 buku 59 nombor 411. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Dalam memilih pemimpin, kita harus jelas akan kriteria yang patut kita guna pakai, biarpun di peringkat parti, negeri maupun negara. Sudah tentu kelayakan, kesungguhan, wibawa dan amanah sepatutnya menjadi kriteria utama. Jantina, umur dan rupa paras hanyalah alasan semata-mata. Negara kita dicatatkan sebagai tempat membeli belah yang keempat dalam dunia, satu pencapaian yang memberangsangkan ekonomi kita. Tetapi janganlah kita lupa pada rakyat marhain yang masih lagi dibelenggu kemiskinan, mempunyai kuasa beli yang rendah, serta tidak menerima kenaikan gaji dan upah yang setimpal dengan kenaikan produktiviti. Dan dalam bidang pendidikan negara hanya mampu berada di takuk 52 daripada 65 negara dalam laporan kualiti pelajar mengikut negara. PISA 2012, Program for International Student Assessment,
Bahkan negara Vietnam jauh melangkaui Malaysia dalam kualiti pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka. Reformasi pendidikan perlu diteruskan di seluruh peringkat rendah, menengah dan tinggi. Selangor patut dijadikan sebuah hub pendidikan dan negeri contoh Pakatan Rakyat. Selain daripada soal prasarana asas persekitaran, kita perlu menekankan soal mutu pendidikan. UNICEF, kuis, pusat-pusat latihan di bawah kelolaan negeri Selangor harus ditingkatkan keupayaan. Kesenjangan pendapatan dan himpitan ekonomi akibat dasar-dasar kurang mesra rakyat terbanyak terus menjadi ciri utama ekonomi negara di mata pelabur asing. Perangkaan Bank Dunia 2014 menunjukkan bahawa di Malaysia, golongan berpendapatan 20% teratas memiliki 52% kekayaan negara, manakala golongan berpendapatan 20% terbawah hanya memiliki 5%. Bandingkan dengan negara serantau yang jauh lebih besar seperti Vietnam dan Indonesia, di mana golongan berpendapatan 20% teratas hanya memiliki 44% dan 41%. Ternyata kapitalisme kroni lebih segar di Malaysia. Inilah yang hendak kita tukarkan dan kita ubah. Tahun hadapan, rakyat akan terus dihimpit melalui GST yang akan dilaksanakan. Kita akan terus membantah kerana ia membebankan rakyat. Untuk memastikan golongan muda mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik, kualiti pendidikan harus ditingkatkan. Lebih banyak inisiatif seperti upscaling perlu diwujudkan untuk menambahkan kemahiran graduan-graduan tempatan untuk mereka mudah menyesuaikan diri dengan keperluan pekerjaan yang sentiasa berubah dan juga untuk membuka peluang pekerjaan baru kepada mereka. Saya juga menyarankan bahawa lebih banyak pinjaman mikrokredit berkadar rendah di Selangor khasnya dan di Malaysia amnya untuk membantu golongan wanita dan usahawan muda. Ini dapat membantu menjana ekonomi golongan berpendapatan rendah dan di samping menaik taraf perniagaan peniaga kecil. Kita akui kerajaan Selangor mempunyai dana dan program-program yang membantu merakyatkan ekonomi yang sepatutnya diteruskan. Sungguh pun kita berbangga dengan pencapaian ini. Kita juga harus prihatin bahawa isu-isu rakyat perlu diutamakan. Sampah, terutama di Kajang, jalan yang melibatkan peruntukan maris yang tidak dibelanjakan. Jika kemudahan asas untuk negeri diabaikan, wang simpanan tidaklah begitu memberi makna. Saya ingin mengisyorkan agar kemudahan asas rakyat Selangor seperti jalan rata yang tidak berlubang, persekitaran yang bersih, longkang dan parit yang tidak tersumbat dan persekitaran yang bersih serta bebas Aedes terus diwujudkan kerana ini adalah hak rakyat yang memilih kita ke tampuk kuasa. Umpamanya, Selangor mencatat peningkatan kes denggi sehingga 338%, iaitu 29,970 kes, termasuk kes menantu dan cucu saya, yang paling tinggi dalam negara. Marilah kita bersama-sama mempunyai satu iltizam tukar. Kita buatkan sesuatu supaya Selangor ni bebas Aedes. Malaysia tidak terkenal hanya kerana kalau pergi ke Malaysia dapat denggi. Biarlah kita membuatkan satu sekitaran yang baik dan sihat, insya-Allah. Saudara-saudari yang dihormati, saya memandang serius tentang kelemahan kerajaan dalam menangani aspek keselamatan rakyat di Sabah, terutama yang duduk di Semporna.
sehingga tercetusnya insiden Lahad Datu dan siri penculikan baru-baru ini. Keselamatan rakyat Malaysia di tanah air ini mesti terjamin dan kerajaan wajib memberikan yang terbaik kepada rakyat. Isu keselamatan bukan saja di sempadan, tetapi juga isu keselamatan personal. Kalau kita keluar, terutamanya wanita-wanita bawa kereta seorang-seorang, kemungkinan anda akan dipecah tingkap kereta dia dan diambil beg tangan itu ada. Kawan saya takut nak keluar, walaupun dekat-dekat, balik pada makan kenduri kepada di rumah jiran, disamunnya beg tangan. Ini menunjukkan bahawa tahap keselamatan persendirian kita diancam, dan kita mesti buat sesuatu. Janganlah sampai menjejaskan imej kita dan membuatkan warga negara Malaysia sendiri merasa tak selamat dalam negara kita sendiri. Keadilan juga mendesak supaya laporan lengkap siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi pendatang tanpa izin di Sabah yang bakal dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dibuka untuk penelitian awam. Menyentuh soal RCI ini, kita juga menggesa kerajaan supaya mengambil kira dan memberikan hak yang sewajarnya kepada mereka yang sudah bermastautin dalam negara kita secara sah 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Saya ingin pergi ke Sarawak sekarang. Saya ingin memberi penekanan kepada semua peringkat anggota keadilan untuk mula membuat persiapan menjelang pilihan raya negeri Sarawak yang bakal berlangsung selewat 2016 nanti. Dengan tepukan tu nampak gaya kita bersedia lah ya, insyaAllah. Pada pilihan raya umum negeri Sarawak 16 April 2011, Pakatan Rakyat memenangi 15 daripada 71 kerusi DUN Sarawak, iaitu 12 kerusi dimenangi DAP dan 3 kerusi keadilan, 1 dimenangi oleh calon bebas. Kalau pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Sarawak untuk kempen, suasananya sungguh memberangsangkan. Jadi ini menunjukkan satu petanda insya-Allah kita adakan perubahan. Walaupun BN memenangi 55 kerusi DUN Sarawak, mereka hanya memperolehi 55% undi popular berbanding dengan Pakatan Rakyat. Walaupun hanya 15 kerusi, tetapi berjaya mencapai sehingga 41% undi popular. Yakinlah, jika kita mempunyai strategi yang baik dan persefahaman yang utuh di kalangan Pakatan Rakyat, insya-Allah kita akan membuka ruang dan pilihan untuk rakyat Sarawak untuk membuat perubahan. Agenda reformasi parti perlu diperkukuh dan langkah-langkah meningkatkan keberkesanan parti dan kemahiran anggota perlu ditingkatkan. Penekanan kepada aspek disiplin, latihan dan keupayaan teknikal, strategik, penerangan dan jaringan maklumat dari pimpinan ke peringkat akar umbi perlu dimulakan dari sekarang. Kita mempunyai masalah sedikit kerana apa yang kita nak sampaikan, informasi, penerangan nak disampaikan bukan two-way, bukan mudah kerana kita dikacau dan digugat oleh penerangan BN yang menguasai penyiaran menyeluruh. Kita cuba buat satu ceramah, berapa orang saja yang datang? Yang tak datang dengar RTM, dengar TV3, baca utusan, baca berita harian. Ini menyulitkan peranan kita dan tugas kita. Bila kita tahu ada masalah begini, janganlah ahli-ahli senang koyak. Janganlah kita cepat melenting.
Ini yang saya nak pesankan. Kalau saya nak dengar banyak cakap tu, daripada dulu lagi 98, apa yang tidak dilemparkan kepada anak Ibrahim? Dah ada tu, Anwar salah. Manchester United kalah, Anwar salah. Football, Anwar salah. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebagai seorang yang masuk gelanggang sama-sama dalam politik, pesada politik negara yang aktif, yang mahukan perubahan, yang penuh semangat, kita mesti istiqamah. Cek dulu sebenarnya yang dikatakan dalam Al-Quran. Apapun orang datang kepada kita, kita mesti tahu kesahihannya, kebaikannya, betul ke tidak. Jangan kita menjadi perawi penyambung kepada berita yang tidak tepat dan membawa kepada kemusnahan kita sendiri. Sebab kalau apa-apa pun kekuatan dalaman itulah yang penting. Apapun kalau nak goncang iman, mudah kita rebah. Sebab itulah kita kena pegang kepada iman. Mesti kita pegang pada istiqamah, pendirian kita, apa yang kita komit dalam perjuangan kita bersama. Semasa proses pemilihan, terdapat beberapa aspek atau kelemahan yang harus kita tingkatkan bersama. Ini parti kita. Perbaiki bersama. Pertama, infrastruktur. Kedua, kelengkapan dan aset. Ketiga, aspek ketertiban. Dan keempat, aspek tarbiyah yang agak kurang di kalangan anggota dan pemimpin. Disiplin penting dalam mana-mana aspek. Saya meminta pihak JPP mengemukakan cadangan ini dengan mengambil kira pandangan daripada akar umbi, khususnya pemimpin di peringkat cabang dan negeri, diperhalusi dan dibahaskan secara telus dan mendalam untuk dikemukakan dapatannya kepada Majlis Pimpinan Pusat. Akhir kata, rapatkanlah persaudaraan sesama kita dan teruskanlah iltizam kita untuk terus berjuang, berbakti kepada rakyat. Kenapa kita masuk dalam gelangan ini? Sudah beberapa tahun, dulu kita tidak ada apa-apa, tak menjadi banyak masalah. Sekarang kita menang, apakah ini menjadi masalah? Demi rakyat kita bersama, jangan sesekali kita khianati amanah mereka. Moga Allah memberikan kita kekuatan, memberi petunjuk, memberi hayat yang kita kandung ini adalah untuk membuat kebaikan, kebajikan supaya Allah meredai hidup kita, dunia dan akhirat. Di penghujung Syawal ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, tapi saya mengajak semua, marilah kita dalam keluarga keadilan, marilah kita bersama. Kita akan jadi kuat kalau kita akan bersama, berdiri bersama, membuatkan perubahan bersama. Kalau kita bercakap antara satu sama lain, kita akan menjadi lemah. Moga Allah memberikan kita kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.